Memulakan koresponden hari ini dengan laporan berita dari Biro bernama Kedah. Cerita mengenai kasih sayang adik-beradik yang tidak akan putus sampai bila-bila demi menggalas tanggungjawab menjaga seorang abang dan seorang adik orang kelainan upaya OKU. Insan ini sanggup berkorban, berhenti kerja dan korbankan masa depan demi keluarganya. Untuk laporan lanjut, teruskan setia bersama koresponden. Assalamualaikum dan salam hormat. Memulakan koresponden hari ini, kami ingin berkongsi sekali lagi mengenai kisah kasih sayang adik-beradik yang tidak akan putus sampai bila-bila demi menggalas tanggungjawab menjaga seorang abang dan seorang adik orang kelainan upaya OKU. Insan ini sanggup berkorban, berhenti kerja dan mengorbankan masa depan demi keluarganya. Untuk laporannya, kita bersama dengan Nurul Huda Ahmad Lufti di talian. Silakan Huda. Terima kasih rakan penyampai di Wisma Bernama. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai demi menjaga abang dan adiknya yang merupakan orang kelainan upaya OKU kategori ketidakupayaan pelbagai. Abdul Ghaffar Mat Yusof, 30 tahun, dari Kampung Pancur, Pokok Sena dekat Alor, sanggup berkorban, berhenti kerja yang bertugas di bahagian kargo lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Abdul Ghaffar bekerja dari 2012 hingga 2013 mengambil keputusan ini untuk meringankan beban ibu bapanya ketika itu bagi menguruskan diri dan keperluan abangnya Muhammad Zakir, 38 tahun, dan juga adiknya Abidah, 24 tahun. Ujarnya, beliau balik ke rumah keluarganya di Kampung Pancur ini dekat Alor selepas abang sulungnya yang juga OKU meninggal dunia pada 2013. Selepas itu, beliau mengambil keputusan untuk berhenti terus kerja memandangkan bapanya Mat Yusof pada ketika itu tidak sihat sebelum bapanya meninggal dunia pada 2014. Sementara itu, kakaknya Syatirah, 36 tahun, memaklumkan beliau yang tinggal sama keluarganya hanya bergantung harap kepada yang bekerja sebagai pembantu taska yang bergaji kira-kira RM450 sebulan, selain suaminya yang melakukan kerja-kerja bendang sahaja. Menurut Syatirah yang mempunyai seorang anak lelaki berusia 13 tahun. Selain itu, ibu dan abangnya Muhammad Zakir masing-masing juga mendapat bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM200, manakala Abidah pula menerima sebanyak RM150. Namun, sumber kewangan mereka terhad memandangkan Muhammad Zakir dan Abidah masih bergantung sepenuhnya kepada lampin pakai buang selain perlu memenuhi keperluan harian yang lain. Memandangkan juga ibunya Cik Enson Omar, 59 tahun, tidak bekerja. Ibu mereka, Cik Enson, memberitahu beliau mengharapkan pihak berkaitan seperti Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK dapat mempertimbangkan supaya ada bantuan bulanan yang boleh diberikan kepada keluarganya untuk memenuhi keperluan dua anak OKU-nya ini. Nasib keluarga Cik Enson itu mendapat perhatian anggota Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Lada, YB Ustaz Salim Mahmud Al-Hafiz, dan juga pengerusi Sahabat Charity Balkish SCB Rukiza Abu Bakar yang tampil masing-masing menghulurkan bantuan kewangan serta barangan keperluan makanan. Sekian, itu saja laporan dari Kedah hari ini. Kasih sayang keluarga berterusan hingga ke syurga. Terima kasih Huda atas perkongsian berita itu tadi. Koresponden akan berhenti rehat seketika. Kembali nanti dengan berita dari Biro bernama Negeri Sembilan. Jangan ke mana-mana.
Bagi membantu dan menggalakkan penganggur meningkatkan kemahiran, allowance latihan sehingga RM4,000 boleh dituntut daripada perkeso oleh mereka yang hilang pekerjaan walaupun mereka bukan pencarum di bawah skim insuran pekerjaan. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Bertemu kembali di koresponden bernama Pelanjutan Pemberian Internet Berkelajuan Tinggi 1 GB percuma sehingga 31 Disember ini pastinya terus memberikan kelegaan kepada sesetengah golongan yang bergantung pada kemudahan itu sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, khususnya pelajar dan peniaga dalam talian. Untuk kupasan ini, kita bersama dengan Hisham Abdul Rahfar di talian secara langsung. Assalamualaikum Cik Hisham, apa khabar? Waalaikumsalam Nurul, apa khabar? Okey, Alhamdulillah sihat. Dan mungkin Cik Syam boleh teruskan dengan laporan anda. Okey, baik. Terima kasih Nurul. Seperti yang semua tahu, mengenai pelanjutan pemberian internet berkelajuan tinggi 1 GB percuma sehingga 31 ini, ia sudah pastinya disambut baik oleh majoriti rakyat di negara ini, khususnya di kalangan pelajar dan juga peniaga dalam talian. Jadi sepanjang tempoh PKP berlangsung bermula pada 18 Mac lepas, kebergantungan kepada internet adalah sangat tinggi, memandangkan masyarakat tidak dapat membeli ataupun melakukan urusan seperti mana biasa. Jadi melalui norma baru, trend pembelian ataupun sebarang urusan melalui talian ketika itu adalah sangat tinggi. Namun begitu, bernama sempat menemu ramah beberapa individu untuk bertanyakan kepada mereka bagaimana mereka memanfaatkan internet berkelajuan tinggi 1 GB percuma ini. Jadi bagi Siti Sarah Zulkarnain, pelajar jurusan perancangan bandar di teknologi di Universiti Teknologi Maras Alam Selangor, berkata beliau memanfaatkan kemudahan tersebut dengan mentelaah pelajaran dan menghadiri pembelajaran secara maya. Katanya data internet yang diperuntukkan itu sangat membantu beban pelajar, khususnya terutamanya kepada mereka yang kurang berkemampuan, apatah lagi beliau memerlukan sekurang-kurangnya 3 jam sehari untuk menghadiri kelas dalam talian. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika membentangkan Pelan Jana Semula Ekonomi atau Jana pada Jumaat lepas, berkata kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi menyediakan kemudahan internet berkapasiti 1 GB secara percuma kepada semua pengguna dari 8 pagi hingga 6 petang. Usaha itu mendapat sokongan syarikat telekomunikasi seperti Celcom Axiata Berhad, Digi Telecommunication yang Berhad, Maxi Berhad, U-Mobile yang Berhad, YTI Communications yang Berhad dan juga Telekom Malaysia Berhad. Sebelum ini, Muhyiddin ketika membentangkan fikir rancangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin pada 27 Mac lepas, berkata syarikat telekomunikasi dan multimedia menawarkan beberapa pakej khas termasuk internet percuma kepada semua pelanggan dengan nilai RM600 juta bermula 1 April sehingga tamat tempoh PKP. Dia berkata, bantuan percuma itu bukan saja membantu golongan pelajar, tapi semua peringkat golongan termasuk peniaga kecil yang menjalankan perniagaan dalam talian. Bagaimanapun, peniaga tersebut yang kita temui, Amira Syazwani Abdul Rahman berkata, beliau yang mengusahakan perniagaan pakaian dalam talian
memanfaatkan dengan memuat naik video produk melalui semua platform media sosial termasuk Facebook. Katanya memang tidak dinafikan perniagaan dalam talian yang menggunakan banyak internet dan internet tersebut telah membantunya melonjakkan lagi jualannya. Justru itu katanya internet semua itu adalah amat dialu-alukan. Itu tadi ya. Terima kasih Cik Isham atas laporan anda. Internet percuma seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelajar dan juga para peniaga. Dan kali ini kita bersama dengan wartawan bernama di Tawau, Sabah, Katijah Jisto untuk laporan dari sana. Silakan Katijah dengan berita pertama. Di mana respon kepada penjana ekonomi. Sabah C menyambut baik Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini. Dan menurut Presidennya Yap Chin Boon berkata penjana adalah langkah penting susulan daripada pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin untuk memulihkan ekonomi yang negara yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Dan katanya juga 3 pakej bantuan yang diumumkan dalam penjana itu berjaya menyelamatkan atau memulihkan perniagaan melalui program subsidi upah PSU, skim pembiayaan PKS penjana dan moratorium pinjaman. Dan menurutnya juga misalnya lanjutan PSU kepada 3 bulan lagi dilihat yang mana keadaan itu akan membantu mengekalkan kaki tangan majikan-majikan sedia ada. Okey, dan Katijah, kita beralih kepada berita kes orang hilang di Teluk Kowi yang sudah ditemui dan operasi SER dihentikan. Dan silakan dengan laporan lebih terperinci lagi. Seteruskan laporan daripada Tawau, operasi mencari dan menyelamat SAR Nurul Maslan Sabran yang dilaporkan hilang sejak Jumaat lalu di Teluk Kowi ditamatkan sepenuhnya semalam selepas mayatnya ditemui diterapung di 9.9 batu nautika tenggara dari perairan Tinagat Tawau, iaitu perairan sempadan Malaysia dan Indonesia. Pengarah Zon Maritim Tawau, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kapten Maritim V. Sivakumar berkata operasi itu dihentikan selepas keluarga mangsa membuat pengecaman mayat dan disahkan sebagai Nurul Maslan. Operasi SAR yang diaktifkan sejak 6 Jun dengan bantuan penduduk kampung berjaya menemukan mangsa hilang sekitar 10.30 pagi. APMM Tawau menerima maklumat awal penemuan mayat oleh penduduk kampung berhampiran, seterusnya diserahkan kepada pasukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Republik Indonesia untuk bantuan menaikkan mayat ke bot dan dihantar ke Tanah Besar Tawau. Dan seterusnya APMM mengatur gerak bot Ronda Kilat 45 bagi membantu dan mengiringi pasukan Basarnas ke jeti Marin Tawau. Sebelum ini Nurul Maslan 34 dilaporkan hilang di Teluk Kowi selepas mahu ke kebunnya di Sungai Melayu, Pulau Sebatik pada Jumaat lalu dengan menaiki perahu pada 2.30 petang. Bagaimanapun mangsa tidak sampai ke Sungai Melayu dan pasukan polis marin menemukan perahunya berpusing-pusing dengan enjin laut hidup tanpa jurumudi di Laut Icebox pada 5.50 petang hari yang sama. Dan sementara itu adik mangsa iaitu Ismail Sabran 32 mahu siasatan menyeluruh dijalankan berhubung kejadian menimpa abangnya itu. Beliau berkata seluruh keluarga mahu bedah siasat dijalankan ke atas mayat bagi mencari punca kematian sama ada disebabkan faktor lemas atau sebaliknya. Sekian, itu sahaja laporan saya daripada Tawau. Terima kasih. Okey, terima kasih Katijah atas laporan di Tawau, Sabah. Kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dengan bahaya berita palsu. Jangan ke mana-mana.
Awas, gelombang ketiga. Gelombang ketiga dapat dihindari sekiranya kita amalkan penjarakan sosial dan memakai pelitup muka apabila berada di tempat awam. Mengamalkan norma baharu dalam pekerjaan. Elakkan sebarang bentuk aktiviti berkumpulan. Sekiranya kita gagal mengelakkan 3S, iaitu sesak, sempit dan sembang dekat, kita mungkin akan berhadapan peningkatan kes dan gelombang ketiga. Mari bersama kita cegah COVID-19. Anda masih di Koresponden Bernama. Untuk segmen terakhir ini, kita akan mengupas isu yang selalu menjadi perhatian di Malaysia, iaitu penyebaran berita palsu ataupun fake news. Mengapa topik ini perlu dibincangkan kini secara serius? Dan untuk menjawab soalan saya ini bersama saya di talian pastinya ialah Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, merupakan Timbalan Dekan Sekolah Pengajian Siswazah Universiti Pertanian Malaysia UPM. Terima kasih Prof atas kesudian bersama kami di Koresponden Bernama. Apa khabar Prof? Sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Okey Prof, terima kasih. Mungkin kita boleh ya, sama-sama. Dan mungkin Prof, kita boleh kupaskan lebih lanjut mengenai isu berita palsu ini. Okey. Bila yang dimaksudkan dengan fake news, maksudnya berita yang tidak betul, berita yang tidak benar, berita yang tidak sahih, iaitu berita palsu. So, jadi berita palsu ini boleh mendatangkan ketidaktenteraman ya, yang boleh menjejaskan hubungan dengan sesama kita. Bila ada sesuatu maklumat yang tidak benar tentang seseorang, berita palsu yang tidak benar sehingga boleh mendatangkan fitnah terhadap seseorang. Ya. Okey, dan Prof, adakah terdapatnya pembahagian fake news yang lebih terperinci lagi? Bagaimana? Dari segi pembahagian, ia sebenarnya adalah berdasarkan kepada false content dan juga false context. False content maksudnya isi itu yang tidak betul, bukannya dari segi medium perantaraan. Media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, semua itu adalah media perantaraan, ya. Tetapi maklumat yang disampaikan sebenarnya adalah merupakan isu utama yang harus diambil peduli oleh semua orang, ya. Bila sebab seseorang itu berupaya untuk menjadi seorang writer, seorang penulis, boleh menulis anything, apa-apa pun, boleh jadi reporter, boleh semua report apa-apa pun, dan juga boleh menjadi seorang analis, boleh analisa sebahagian maklumat. Jadi sebenarnya false content dan juga false context itu adalah berdasarkan kepada kredibiliti seseorang untuk menulis sesuatu maklumat, ya. Sekiranya maklumat itu tidak benar dan palsu dan di-share dengan semua orang, itu sangat berbahaya. Okey Prof, seperti mana kita lihat ya, berita palsu ni ada di mana-mana sahaja, daripada berita sekecil-kecilnya sehinggalah ke berita yang besar dan berita yang serius juga boleh dipalsukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Okey Prof, bagaimanakah berita ini boleh disemak untuk kita tentukan sama ada kesahihannya ataupun ianya palsu? Okey. Sebenarnya media sosial adalah media perantaraan, ya. Jadi di Malaysia kita ada Malaysian National News Agency bernama, ya, di mana setiap orang boleh mendapat kesahihan sesuatu berita daripada bernama TV ataupun bernama radio, ya. Jadi ini adalah satu agensi yang boleh memberikan maklumat terkini dan juga sahih serta benar kepada kita semua. Dan dengan maklumat yang disampaikan oleh bernama, contoh, ya, ini dapat mengurangkan tentang possibility kita untuk percaya kepada mana-mana maklumat yang disampaikan daripada mana-mana media sosial. Dan Prof, mungkin Prof boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi mengenai tujuan fake news ini dan kemudiannya ianya sengaja ditularkan. Apakah motifnya dan tujuan si pelaku tersebut? Perlu kita ingat, ya, bahawa bila ada media sosial,
semua orang mampu untuk menulis, menghantar sebarang info, ya. Jadi yang kita nampak trend di kalangan kita, rakyat Malaysia, kita sangat mengambil berat tentang sesama kita, ya. Kita sangat cepat untuk menghantar sebarang maklumat. Untuk hantar sebarang maklumat dengan lebih cepat itu sebenarnya lagi bagus, ya. Tetapi setiap di kalangan kita seharusnya berhati-hati, adakah maklumat yang kita nak sampaikan untuk kita klik send message tu, sebelum kita klik send message, kita mesti pastikan bahawa maklumat tersebut betul-betul sahih. Dan sebenarnya kita boleh semak daripada news agency, daripada SKMM, ataupun portal sebenarnya .my untuk menentukan tentang kesahihan sesuatu maklumat. Okey Prof, kita ingin mengetahui juga bagi mereka yang tidak bertanggungjawab ini ataupun bagi pelaku tersebut, ya, apakah tindakan yang boleh dikenakan terhadap mereka yang menyebarkan berita palsu ini? Kita ada akta, ya, di Malaysia. Sekiranya seseorang itu menghantar berita palsu, dia akan dikenakan tindakan, dia akan bawa ke mahkamah untuk dikenakan tindakan. Jadi seharusnya di kalangan kita berhati-hati daripada menghantar sebarang maklumat, ya. Ingat, sebelum kita menghantar sebarang maklumat, sekiranya maklumat itu adalah palsu, ia boleh mendatangkan mudarat kepada diri kita sendiri dan juga orang lain. Diri kita sebab kita akan terdedah kepada akta, ya, di mana kita boleh dikena sabit kesalahan di bawah kanun keseksaan, ya. Jadi adalah sangat berbahaya bahawa di kalangan kita untuk menghantar sesuatu maklumat yang palsu sehingga boleh mendatangkan ketidaktenteraman, ya, di kalangan kita semua. Jadi kehidupan harmoni seharusnya kita jaga, kita harus kekalkan. Jadi sebelum kita hantar sesuatu maklumat, seharusnya kita semak terlebih dahulu. Walaupun menjadi seorang hero untuk menghantar maklumat dengan cepat dan tepat, seharusnya maklumat tersebut adalah benar dan sahih. Benar dan sahih. Itu yang pastinya. Jangan ingin menjadi yang pertama ataupun ingin menjadi yang hero. Tetapi Prof, ya, seperti yang kita ketahui, manusia ini semula jadi mempunyai sifat naluri inginkan perhatian ataupun kadang-kadang ingin menjadi yang pertama. Dan mungkin Prof boleh berkongsikan sedikit tips bagi mereka di luar sana agar tidak sewenang-wenangnya berkongsi berita yang tidak sahih ini. Apakah tips yang langkah sewajarnya mereka lakukan? Okey, seharusnya kita kena ingat bahawa kita mesti bijak sebelum kita klik sesuatu button send, ya. Sebelum send message tu kita kena bijak dan smart. Kena betul-betul fikir, betul tak maklumat ini benar ataupun sebaliknya. Sekiranya kita was-was, kita perlu semak terlebih dahulu. Jangan terlalu cepat untuk klik send maklumat tersebut, ya. Sebagai manusia, kita memang ingin menjadi seorang penyelamat, seorang hero, ya. Tetapi yang penting, sekiranya maklumat yang kita hantar tersebut adalah tidak benar, mudaratnya lagi parah, ya. Ia akan mendatangkan ketidaktenteraman dan sebaliknya kita akan dipersalahkan sekiranya kesahihan maklumat tersebut adalah palsu. Ya, tidak pasti jangan kongsi, ya. Terima kasih Prof di atas perkongsian itu tadi, dan kita akan beralih ke perkongsian ilmu dalam Refleksi Minda. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Rizal Abu Bakar. Soalan yang selalu saya terima, apa nak buat selepas PKP? Jadi hari ini saya nak kongsikan tips power yang saya akronimkan sebagai RIZAL, R-I-Z-A-L. So R yang pertama ialah relax. Macam mana? Apabila kita terima apa-apa informasi sekalipun, apa-apa maklumat, kita tenang-tenang, jangan respon terus. Sebab apa? Sebab orang tenang selalu menang. Orang kalut akan ke laut. Jadi tenang-tenang. So I dalam akronim RIZAL ialah inspirasi. Kenapa inspirasi? Penting untuk kita sentiasa setiap hari pagi-pagi carilah inspirasi dari movie ataupun klip motivasi yang boleh kita dengar, daripada bahan bacaan yang dapat membangkitkan rasa inspirasi, sebab itu menjadi bahan bakar kepada semangat kita.
Yang ketiga ialah Z. Kenapa Z? Apa Z? Z itu adalah zikir. Jadi kita kena online dengan Tuhan all the time. Kena pastikan kita kena online dengan Tuhan. Melalui apa? Caranya ialah dengan berzikir. Sebab dengan zikirlah jiwa jadi tenang. Jadi kita akan dapat buat keputusan dengan baik dalam keadaan tenang. A dalam akronim RIZAL ialah action ataupun tindakan. Jadi apa-apa saja yang kita nak lakukan, ilmu yang kita belajar dan sebagainya, kalau kita tak buat tindakan, kita akan berada di takut lama. Jadi bermula sesuatu yang baru adalah dengan tindakan yang kita ambil. Jadi rancang tindakan itu. Dan yang terakhir dalam akronim RIZAL, L itu ialah learning. Jadi kena sentiasa belajar. Sebab pada masa ini, tuan-tuan dan puan-puan, komoditi yang paling berharga ialah learning, ialah belajar. Ilmu adalah komoditi yang sangat penting pada hari ini. Dengan duit kita boleh membeli barang, tapi dengan ilmu kita boleh membuat duit. Jadi itu akronim 5 akronim yang luar biasa RIZAL yang dapat bantu kita untuk menangani after PKP ini. Baiklah, kami di Koresponden sudah berada di penghujung rancangan. Teruskan setia bersama kami. Dan bersama saya Nur Hidayah Umul pada esok di waktu dan hari yang sama hanya di Bernama Tiba. Assalamualaikum dan jumpa lagi.